Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini kita akan membicarakan tentang ajaran sesat Milah Abraham. Ajaran Milah Abraham adalah salah satu daripada ajaran sesat yang menyelinap masuk di negara ini, khususnya di negeri Selangor. Ajaran ini berasal dari Bogor, Indonesia. Mereka mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah berakhir sejak kejatuhan kerajaan Islam pada tahun 1324 Hijrah. Mereka juga mendakwa ajaran Islam seperti yang diamalkan sekarang oleh umat Islam adalah palsu. Mereka mendakwa bahawa ulama-ulama dan umat Islam yang berpegang dan beramal dengan ajaran Islam hari ini adalah digolongkan sebagai kaum musyrikin. Pengasasnya yang bernama Ahmad Musaddiq yang mengaku sebagai Rasul baru yang dibangkitkan, membaharui ajaran dan membentuk kerajaan Islam yang sebenar. Kumpulan Milah Abraham juga bergerak licik dengan menggunakan pelbagai nama bagi tujuan meneruskan dakwahnya di kalangan umat Islam. Dengan itu, pergerakannya dapat terselindung di samping dapat melepaskan kumpulan daripada tindakan perundangan. Sebelum ini ada nama-nama kumpulan yang mempunyai persamaan seperti Negara Islam Indonesia. Kumpulan Pemuda Al-Kahfi telah difatwakan menyeleweng. Modus operandi dan pengajarannya menggunakan Al-Quran, terjemahan, kemudian mentafsirkannya dengan menggunakan logik akal mereka semata-mata. Ajaran Milah Abraham disampaikan secara bersemuka dalam kumpulan kecil. Golongan muda yang mempunyai kecenderungan terhadap Islam tetapi kurang asas agamanya menjadi sasaran utamanya. Mereka yang mengikuti pengajian peringkat awal, iaitu pengenalan, akan sentiasa ditemani oleh pendamping, iaitu ahli lama, semasa pergi dan balik ke tempat pengajian. Melalui pertemuan-pertemuan berkala di tempat-tempat tertentu, dengan penuh gigih, penyampai akan menggunakan nama singkatan serta berpenampilan kemas. Mereka akan sentiasa berhubung dan memberi peringatan untuk terus mengikuti perjanjian. Akhirnya, mereka yang telah bersedia akan membuat bai'ah, iaitu sumpah setia, menjadi ahli kumpulan. Seterusnya diberi peranan sebagai pendamping dan akhirnya sebagai penyampai, iaitu wakil Rasul kepada yang lain-lain. Ajaran Milah Abraham ini disampaikan secara bertahap-tahap, bermula dengan cara sembunyi-sembunyi dan sekarang telah masuk ke tahap yang terang-terangan. Seterusnya akan melalui peristiwa hijrah dan hari pembukaan ataupun Yaumul Fath yang belum diketahui masanya dan tempatnya. Berdasarkan kepada pengakuan pengikutnya semasa sesi pendengaran, kini sudah masuk fasa terang-terangan dan mereka sanggup menghadapi risiko dan melakukan apa sahaja termasuk kekerasan demi mencapai cita-citanya menegakkan Milah Abraham. Antara penyelewengan yang dapat dirumuskan adalah seperti berikut. Pertama, mendakwa ada Rasul selepas Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran baru. Kerana ajaran yang dibawa oleh baginda telah tamat, bahkan ajaran Islam yang diamalkan sekarang ini adalah palsu. Ini berarti akan muncul umat dan Rasul baru atas nama kerajaan Milah Abraham. Kedua, mereka menghukum golongan yang tidak mengikut ajaran Milah Abraham sebagai golongan syirik dan kafir, termasuk ibu bapa mereka, bahkan ulama-ulama muktabar yang terdahulu. Justeru mereka dikehendaki bertaubat dengan berpegang kepada din Milah Abraham berdasarkan fahaman mereka. Bagi sesiapa yang menuduh ajaran Milah Abraham sebagai sesat pula, sebenarnya mereka telah memperbodohkan diri mereka sendiri. 3. Kumpulan ini terlalu taksub hingga sanggup memutuskan hubungan kekeluargaan dan pasangan suami isteri. Kerana taksub, seorang anak sanggup membuang ibu bapanya hanya atas alasan tidak mahu mengikut ajaran Milah Abraham. Begitu juga bagi pasangan suami isteri. Seorang isteri yang mengikut ajaran Milah Abraham wajib menuntut cerai jika suaminya enggan menyertainya. Kelima,
meninggalkan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat kerana mereka menafikan kefarduan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. 6. Kumpulan Milah Abraham akan mewajibkan anggotanya membuat bai'ah atau sumpah setia. Di samping itu, mereka memberi amaran kepada pengikutnya jika melanggar bai'ah tersebut. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor telah memutuskan seperti berikut: bahawa fahaman dan ajaran Milah Abraham adalah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana mengandungi elemen-elemen yang menyesatkan. Justeru, mana-mana orang Islam secara individu atau kumpulan adalah dilarang terlibat dengan apa sahaja aktiviti yang ada kaitan dengan ajaran ini atau mana-mana ajaran yang mempunyai persamaan dengannya. Fatwa ini telah diwartakan pada 17 September 2015. Dengan ini, setiap yang terlibat dengan ajaran kumpulan Milah Abraham boleh diambil tindakan undang-undang ke atas mereka. Antara pengajaran yang dapat diambil adalah: pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir, maka tidak akan ada lagi Rasul selepasnya. Kedua, umat Islam hendaklah menjauhkan diri daripada ajaran Milah Abraham dan ajaran-ajaran sesat lain yang telah difatwakan kerana ianya adalah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Ketiga, umat Islam perlu mempunyai ilmu yang mantap bagi mengelak terpengaruh dengan ajaran yang menyeleweng. Ini kerana seseorang yang telah terlibat dan berbai'ah amat sukar untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Keempat, umat Islam yang terlibat hendaklah segera bertaubat dan meninggalkan ajaran tersebut untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Yakni, fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya, yakni oleh syaitan, lalu dia meyakininya sebagai pekerjaan yang baik, yakni sama dengan orang yang mendapat petunjuk? Tentu tidak sama. Maka sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya, dan dia juga memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Oleh itu, janganlah engkau membinasakan dirimu, yakni wahai Muhammad, kerana bersedih terhadap kesesatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Surah Fatir ayat 8. Bagaimana pendapat dengan anda? Sila komen di ruangan komen. Wallahu a'lam.